الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita menyambung kembali tajuk bincang kita dalam kitab Bahrul Madhi. Saya memilih jilid yang kedua daripada kitab ini yang membincangkan beberapa hadis-hadis yang diambil daripada kitab Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sahih Tirmidzi. Dalam bahagian yang kedua, juzuk kedua ini, kita membincangkan tentang azan dan juga perkara yang bersabit dengan salat, ya. Pada pengajian yang lepas kita dah bincang tentang bagaimana permulaan disyariatkan seruan azan, dan kemudian antara sunnat bagi orang yang azan ialah berdiri ketika azan. Hari ini kita masuk satu lagi hadis Nabi SAW. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullah, babu ma ja'a anna al-imama ahaqqu bil iqamah. Bab yang telah datang ini bab yang menyatakan bahawasanya imam itu lebih mustahiq ataupun lebih berhak dengan iqamat. Dia dalam masalah azan dan iqamat ini. Nanti kita akan lihat azan itu hak siapa, iqamat itu hak siapa. Qala musannif, kata Syekh Marbawi, wa an Imam Tirmidzi rahimahullah an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqulu: kana mu'adhdhinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqim hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad kharaja aqama as-salata hina yarahu, atau kama qala, hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata beliau adalah muadzin Rasul
ataupun tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamhilu, melambat ia, yakni lambat melaungkan iqamah, maka tiadalah muazzin Rasul melaungkan iqamat hinggalah melihat susuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda dah keluar, barulah muazzin tadi dipanggil melakukan iqamat. Setelah lihat Rasul, barulah muazzin Rasul melakukan iqamat. Ini antara tertib dan adab, ya. Sebab hari ni setengah surau masjid buat begini, dia qamat dulu baru cari tu imam. Dia sebenarnya kena pastikan imam ada ke tak ada baru qamat. Ini kerjasama antara imam dan Bilal. Bukan qamat baru tanya siapa ni imam. Dia kena tanya siapa ni imam, dah pasti barulah qamat. Kerana nanti tengok qamat ni hak siapa, azan hak siapa, qamat hak siapa. Dan ada setengah surau pula masjid, dia buat gini, dia qamat-qamat, imam menggelupu. Imam baru selesai, imam tak selesai lagi sembahyang kadang-kadang. Imam baru je sampai naik tangga. Imam pula tua mencungap tu imam tu. Sampai kat saf, tercungap-cungap tu imam kan. Jadi itu dipanggil tidak bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidaklah haram, cuma dari segi adab, dia ada adab dia. Dia kena pastikan. Sebab itu nanti disebutkan azan hak Bilal, iqamat itu hak imam. Ya. Ini tempat bincang dia. Qala musannif, kata Syekh Marbawi, ya saudaraku, adalah dikendaki pada bab ini ialah mahu menyebutkan dan berkhabarkan bang itu perintah, itu hak tukang bang, hak muazzin. Yakni bila-bila dia hendak bang, tidak berhajat menanti izin siapa pun. Itu ilah Bilal, itu hak Bilal. Bersalahan dengan qamat, maka tiada boleh Bilal qamat dengan sekendak hatinya menurut barang mana waktu. Bahkan mahulah orang ni Bilal ni ataupun muazzin ni kalau nak qamat, mahulah dengan suruh imam, perintah imam, atau dengan izin imam. Yakni nampak imam sudah sedia berhadap kepada sembahyang, atau nampak telah selesai ia imam tadi daripada sembahyang sunat, ataupun dah nampak tu imam keluar dari rumah, sebab rumah tu imam sebelah masjid, atau keluar daripada biliknya atau sebagainya, maka qamatlah ia, barulah Bilal boleh qamat. Itu namanya tertib, ya, barulah tertib. Ini Bilal dengan imam bermusuh. Dia tak boleh. Itu namanya tertib itu. Pendek kata Syekh Marbawi, dapatlah dikenal izin. Macam mana tahu izin imam? Dengan dikenal izinnya dan telah suka kepada qamat, bolehlah qamat. Itulah makna imam lebih mustahiq dengan iqamat. Maknanya qamat itu hak imam. Yakni qamat itu hendaklah menanti perintah suruh daripada imam, dan setelah imam bersedia. Ya, ini nama tertib. Benda simple je tuan-tuan. Tapi kadang-kadang orang jadi Bilal ni ataupun nak qamat ni, dia jangan ikut suka hati dah. Sebab tu kalau baca lagi satu hadis yang lain, satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di luar kawasan, ada urusan. Jadi Bilal muazzin Rasul dah siap azan. Masa nak qamat tu, Bilal tunggu, sahabat-sahabat pun tunggu. Di sini kita kena faham bahawa kita ni tak boleh mengambil alih jawatan orang lain.
Khususnya tempat yang sudah disediakan imam khusus. Walaupun nampak ustaz penceramah ke jangan tuan-tuan, dia ada adab dan prinsip dia. Marah tu imam, aku imam. Kita walaupun penceramah jemputan ke, penceramah popular tak popular ke, dia adab dia, itu hak imam yang sudah dilantik di situ. Jadi kalau begitu, maka bila dirambah, masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada di rumah. Jadi masa nak qamat tu tunggu, sahabat-sahabat pun tunggu. Sayyidina Abu Bakar pada di situ agak lama tunggu. Lalu Sayyidina Bilal pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, tanya, nak qamat ke nak tunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, qamat. Sebab lama. Ya, di situ ulama ambil faham, kita ni ada imam dan ada timbalan imam, pembantu imam. Itu orang faham, ada pembantu imam. Dan kalau imam tak ada, pembantu dia ada, Bilal dia takkan qamat melainkan tanya pembantu imam, nak qamat ke? Jadi Sayyidina Abu Bakar kata qamat. Bila sudah qamat, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Tiba-tiba Rasulullah SAW sampai. Masa tu sahabat belakang belum lagi takbir. Jadi mereka beri laluan pada Rasulullah untuk duduk di saf hadapan di belakang Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar duduk jeling-jeling, Rasulullah belakang Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Nabi takbir dah, Sayyidina Abu Bakar pun undur ke belakang. Sebab ini dalam bab, ini kalau nak tengok dalam bab dia, bab istikhlaf fi salah. Istikhlaf ni maknanya boleh kita bertukar imam ketika solat, dengan syarat lah yang belakang tu lebih baik daripada kita. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar duduk jeling, Rasulullah ada di belakang, Sayyidina Abu Bakar pun undur ke belakang, lalu Rasulullah gantikan menjadi imam. Itu berlaku pertukaran imam di dalam solat. Yang panjang ceritanya, yang lepas solat Nabi tanya, apa yang menghalang kamu untuk meneruskan solat di Abu Bakar? Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, tak sesuai lah, saya nak jadi imam sedangkan di belakang saya ada yang lebih mulia lagi. Ya, itu macam tu juga kita tengah sembahyang, tadi tengok imam tak ada, tak bila kata macam mana ni, imam tak datang ni, Ji, naik imam Ji. Tak boleh lah, tengah sembahyang tu imam datang, kita boleh bodoh belakang, boleh. Ya, ataupun kita jadi imam, belakang kita imam tanah haram. Ya, belakang tu imam tanah haram Mekah, kita tanah haram Malaysia. Tak sama saya, tanah haram Malaysia geran tak ada. Tanah haram Mekah ni mulia je. Kita pula baca qiraat yang ke-11 Malaikat Beten tu. Imam Mekah pun heran, aku belajar 10 qiraat ni, qiraat mana dia baca. Eloklah kita tukar, itu namanya istikhlaf tu. Itu yang berlaku. Jadi disitulah ulama-ulama faham bahawa qamat itu hak imam. Sebab tu bila dia tak qamat, sehinggalah dia sudah pasti mendapat izin imam. Jadi masa Rasulullah tak ada tu, jumpa Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Waktu saya katakan tadi, kita kalau nak qamat, cari imam dulu. Biasanya kita qamat baca imam. Dah qamat, sebenarnya imam semua mundur ke belakang kan. Dia pastikan dulu orang dari imam baru kita qamat. Itu tertibnya. Tertibnya. Baik, mana dalilnya? Maka dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, an Jabir bin Samurah yaqulu kana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad kharaja aqama as-salata hina yarahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata beliau,
adalah tukang azan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melambat ia ataupun menanti-nanti ia, maka tiadalah qamat, tak terus qamat walaupun dah selesai sembahyang qabliyah itu. Dia Bilal ni tak terus qamat, malah tiadalah ia qamat hingga melihat akan susuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari rumah baginda. Qamatlah Bilal akan sembahyang setelah melihat akan baginda keluar daripada rumah, kerana rumah Nabi berbetulan bersebelahan dengan masjid. Itu yang Nabi kata, antara rumah saya dan mimbar saya raudhah min riyadil jannah. Ya, rumah saya sampailah mimbar saya itu adalah raudhah, satu taman daripada taman syurga. Sebab itu kita pergi Madinah, antara tempat yang sunat kita rebut dan dapatkan ialah raudhah. Ya, dia ada beberapa benda di dunia ni besok akan ada di akhirat. Atau dunia dah ada dah. Benda ni akan duduk di syurga. Apa dia tuan-tuan? Satu, raudhah Nabi lah. Raudhah Nabi itu antara rumah Nabi dengan sampai mimbar Nabi itu, raudhah. Itu besok di syurga pun akan ada raudhah juga. Dikatakan tempat itu juga akan ada di syurga. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Yang kedua, Bukit Uhud yang kita pergi itu selalu jemaah tu pergi, itu namanya Bukit Mamanah, Jabal Rumah. Dia Bukit Manah tu kecil dia, yang besar tu Bukit Uhud. Siapa dikatakan Bukit Uhud besok akan ada di syurga. Lepas tu kalau tuan-tuan tak pernah pijak Bukit Uhud, lain kali ikut package saya. Faham? Bukan ni namanya marketing. Bukan ajak beritahu dia. Kita akan bawa ke kaki Bukit Uhud tu, pijak Bukit Uhud tu. Dua, yang tiga apa dia? Besok ada di syurga. Air Zam-Zam antaranya. Baik, balik tajuk ni Syekh. Jadi di situlah kita sebutkan bahawa ni qomat ni, cerita qomat ni. Jadi qomat itu ada tertib dia. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula hadis ini kata Imam Tirmizi hadisnya hasan. Kemudian qomat dengan perintah imam, kata Abu Isa At-Tirmizi telah berkata setengah daripada ahli ilmi, yakni alim ulama, bahawasanya berdasarkan hadis yang kita baca ini, muazzin haknya adalah azan, itu tugas Bilal. Maka bolehlah ia azan dengan tiada suruh ataupun atas perintah imam. Dan imam pula lebih mustahil, imam itu berhak dengan qamat, yakni tiada boleh qamat boleh Bilal. Bilal tak boleh qamat melainkan dengan izin imam. Itu prinsip ya. Jadi kena pegang prinsip ini, barulah dipanggil ada kerjasama antara imam dengan Bilal. Ini Bilal qamat tak tu pasal marah tu imam, orang baru kawan tu bawa naik tangga, mencungap dia, baru nak tarik nafas tu, bagilah imam tu naik dulu. Lepas tu tanya imam, qamat. Imam kata dia dulu lah. Nak buat apa? Itulah namanya the power of imam, you know. Lepas tu kita jadi imam, kadang kita orang belagak sikit, badan muka korang nak qamat, baru tunjuk kuasa. Qamat kan? Qamat. Bila dia qamat, tak boleh. Qamat. Kita pula kan qamat, baru best kan. Bila mengaji lawan imam. Itu hebat imam ni. Itu sebab ulama-ulama dah bahas mana lebih afdal, jadi imam ke jadi Bilal. Kerana Bilal ada kemuliaan dia dalam hadis, imam pun ada kemuliaan dia. Baik, itulah semua nak sebut. Ulang balik, azan itu hak Bilal, dia tak perlu tunggu arahan imam. Baik, tetapi nak qamat,
Itu hak imam, kena tanya imam, minta izin imam. Kadang-kadang bila dengan imam ni dia main kenyit mata je. Bila dengan imam angkat kening, imam giling dulu, tengok lagi angkat kening. Ya, imam pun main syarat je. Syarat yang gitu ya. Okey. Mau bila faham, bila tak faham. Itu prinsip dia sebenarnya. Ini hadis dia di sini, hadis dia. Sebab tu bila nak azan, nak qamat tu, cari Rasulullah tu. Tak jumpa Rasul, tanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata qamat, barulah qamat. Dan telah datang beberapa hadis bertali temali yang berkaitan dengan bab ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, dan telah bersalah-salahan riwayat, maka telah diperbahaskan oleh para ulama yang dapat dilihat perbahasannya dalam Syarah Muslim bagi Imam Nawawi. Nak tengok panjang lagi, buka kitab Syarah Muslim itu. Kemudiannya kata Syekh Marbawi, waktu berdiri sembahyang apabila Bilal qamat. Ini masuk pula isu, kalau begitu, bilakah bagi makmum sunat berdiri untuk sembahyang? Tadi kita cerita Bilal itu dia tak boleh qamat sehingga mendapat izin daripada imam. Sekarang ni kita makmum pula, bila imam dah qamat, bilakah sunat kita berdiri? Kata Imam Nawawi, dan telah berbeza-beza pendapat para ulama dari kalangan salaf dan mereka yang kemudian dipanggil ulama khalaf. Ulama salaf, tuan-tuan ingat, ini kurun terbaik yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipanggil zaman salaf as-salih. Selepas zaman salaf itu, ulama-ulama dipanggil ulama khalaf. Ya, salaf ini mudah ceritanya zaman 300 tahun awal Islam yang disebut oleh baginda Rasul sebaik-baik kurun-kurun saya, kemudian daripada saya, dan kemudian daripada saya. Itu zaman dipanggil zaman salaf, 300 tahun. Yang zaman Nabi dipanggil sahabat-sahabat hidup zaman itu. Wafat Rasulullah, mereka jumpa sahabat dipanggil zaman tabi'in. Wafat sahabat-sahabat tinggal tabi'in, orang yang jumpa dengan tabi'in dipanggil tabi'in. Itu yang tuan-tuan dengar tu imam sebut, ya, apa dia? Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Itu ya, itu maksud tabi'in. Maka zaman itu dipanggil zaman salaf. Jadi ulama-ulama salaf lagi berbeza pendapat, bilakah disunatkan kita berdiri setelah dilaungkan iqamat tadi. Begitu juga dalam ulama khalaf. Bilakah berdiri bagi makmum, dan manakala masa bila nak mengangkat takbir imam itu. Maka di sisi mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan satu ta'ifah, satu kelompok kecil mengatakan bahawasanya disunatkan berdiri itu sehinggalah Bilal habis qamat baru diri. Ya. Tapi nanti ada orang tanya soalan pula, bukankah kita disuruh rebut soft yang paling depan? Tapi kalau kita berdiri tunggu habis qamat, tak dapat soft depan. Jawapannya, lain kali duduk soft depan awal-awal. Itu je. Kalau ikut mazhab Syafi'i, sunat berdiri itu bila selesai iqamat. Baik. Dan telah dinaqal oleh Al-Qadhi Iyad daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baik, bila sebut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Hanifah, ni semua mereka ni hidup zaman salaf. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, zaman salafus salih itu. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah. Mereka semua hidup di zaman salaf itu. Batulah mereka orang yang dekat dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qadhi'iyah mengambil daripada Imam Malik rahimahullah dan sekalian ulama
akan bahawasanya disunatkan berdiri apabila tukang azan, tukang bang qamat. Dan adalah Sayyidina Anas rahimahullah ta'ala bangun ia apabila tukang bang berkata qad qamatis salatu qad qamatis salah. Dan dengan inilah berkata Imam Ahmad rahimahullah. Maka surat 132 tadi 132. Kita main lompat pagar ni jauh lompat. Sebab kalau nak pakai satu tahun 2357 pertama. Nanti kita lompat-lompat ambil tajuk yang okey ya. Dan kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan segala ulama-ulama negeri Kufah berdiri pada saf apabila mengucapkan tukang bang pada iqamah pada kalimat hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Maka apabila berkata qad qamatis salah tu qad qamatis salah, maka imam mengangkat takbir. Itu mazhab Abu Hanifah. Dan kata jumhur ulama, jumhur majoriti ulama dari kalangan salaf dan khalaf, tiada boleh mengangkat takbiratul ihram hingga selesailah tukang bang muazzin daripada qamatnya. Baik. Ini kita cerita tentang qamat itu hak siapa, azan itu hak siapa. Jadi kesimpulannya, azan hak Bilal. Bilal tak perlu ikut arahan siapa, kerana itu tugas Bilal untuk azan. Tetapi nak qamat, Bilal dia kena tunggu perintah ataupun perkenan daripada imam. Kerana qamat itu hak imam. Kita dah bacakan hadisnya tadi. Dan hadis yang lain ketika Bilal menunggu Rasulullah SAW masa itu Nabi tidak ada di rumah dan nak qamat. Jadi lama tunggu, agak lama daripada biasa. Bilal tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, nak qamat ke nak tunggu Rasulullah? Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, qamat. Itu nak tunjuk ada imam, ada pembantu imam. Jadi kita pun kena pastikan imam dah ada bawa qamat. Jangan qamat bawa cari itu imam. Sekian dimaklumkan. Faham? Yang kedua, kalau Bilal qamat bila kita nak bangkit. Jadi dalam mazhab Syafi'i pun ada perbahasannya. Cuma di sini disebutkan kita mazhab Syafi'i selesai qamat baru bangun berdiri. Kalau ikut mazhab Abu Hanifah, dia bangun pada hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Dan ada pendapat mazhab Hanafi pun dia bangun awal baru qamat. Baik. Kalau ikut pendapat kalau ikut apa yang diamalkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, beliau akan bangun pada kalimat qad qamatis salah qad qamatis salah. Ya, baik. Jadi itu timbul khilaf alim ulama. Lalu kalau baca dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, maka disimpulkan begini. Pertama, kesimpulannya tengok keadaan jemaah itu sendiri, makmum. Kalau makmum tu jenis orang muda, seelok-eloknya dia tunggu sampai habis qamat baru berdiri. Habis qamat, Allah Akbar, Allah Akbar, sampailah imam bila kata la ilaha illallah baru berdiri. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia masih muda, sihat, kalau dia sudah ada sakit lutut, elok dia bangun pada qad qamatis salah, qad qamatis salah, ada mulai bangun. Kalau dia sakit pinggang, bangun awal lah. Memang betul disebut dah, bangun awal kalau dia jenis ada sakit yang hayya 'alas salah tu dah boleh bangkit dah. Itu tengok keadaan. Cuma kita yang sihat ni elok mengamalkan selesai qamat baru bangun. Ya. Dan sunat itu memang sunnah Nabi SAW. Sebab itu sebagian alim ulama, kalaupun Bilal belum qamat, dia akan duduk dulu. Kadang-kadang kita datang sekolah tu kan, dah siap, dah sembahyang, tapi kita sembahyang kat belakang tadi. Jadi kita nak dudukkan saf depan. Jadi Bilal belum qamat, kita pindah saf depan, kita duduk depan. Tunggu Bilal qamat sampai habis, baru kita bangun. Itu namanya dapat kesempurnaan dia dalam beramal. Itu kalau
kalau sekiranya kita orang yang sehat. Tapi hari ini saya tengok banyak setengah suara masjid buat semua bangun dulu bawa qomat ya. Saya tak tahu itu ambilnya di mana, wallah alam. Mungkin ada pandangan mazhab lain, saya tak pasti. Baik, itu juga begitu juga. Sebab itu bila bahas kalimat siapa yang sepatutnya menyebutkan shaf, Bilal atau imam? Jawapannya imam. Sebab tugas Bilal adalah qomat. Azan dan qomat itu tugas Bilal. Tugas membetulkan shaf ni tugas imam. Betul dah hadis Nabi yang sebut sawu sufufakum, luruskan shaf. Buat shaf ni tugas imam, bukan tugas Bilal. Hari ni Bilal ambil pilih imam. Shaf. Kena pula tempat bukan shaf, sawu. Sawu pula dia. Ini semua yang tak tahu mana datang. Sebab pengalaman saya daripada budak dulu, tahun budak-budak tu, tak ada bila-bila buat macam tu. Tak ada. Lawan 80 pun tak ada, tahun 90 tak ada. Lately tahun 2000 ke atas baru tengok ada saw pula, Bilal pula sebut saw. Tak payah sebut, Bilal ambil mikrofon gini je. Allahu Akbar. Itu tugas Bilal. Bukan suruh bikin soft. Lepas tu bikin soft tu setelah selesai qomat, barulah kita suruh semua makmum diri. Dia setengah tempat dia suruh diri dulu. Selagi tak diri, lagi tu dia tak qomat. Saya nak tanya tu, mana dia ambil tu? Saya pun tak tahu. Tanya dia orang, mana dia orang buat ambil. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kita selesai qomat baru di. Macam mana? Ini namanya kita nak seragamkan balik. Seragam balik. Sebab setengah tempat disebut soft. Dia bukan soft, dia panggil sawu kalau nak tepatnya. Sawu. Sawu ataupun sawu. Sawu maknanya betulkan, luruskan. Bukan saub. Saub itu lain makna. Bukan sob. Sob pun lain. Dia sof. Sawu sufufakum. Ya, nanti masuk bab dia nanti kita akan bacakan hadisnya lah. Sawu. Baik, itu pun yang menyebutkan itu bukan Bilal, Rasulullah yang sebut. Sawu sufufakum. Imam yang sebut, Rasulullah sebagai imam, Nabi yang menyuruh betulkan shaf itu. Jadi ini kita nak kena selaraskan balik ya. Saya sebut begitu sebab memang tidak ada dalil hadis Bilal kena sebut shaf, tak ada. Malah tidak sunnah dan tidak sunat pun Bilal nak sebut shaf. Sekarang ini tugas Bilal qomat. Jadi qomat itu bermula dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu qomat. Bukan mula dengan sob. Boleh betul kembali ini mula qomat dengan sob pula ni. Tak payah sob tu tak payah. Surau saya alhamdulillah dah dibetulkan 2-3 tempat lah kita dah betulkan balik. Ada cuma 2-3 tempat lagi tu kita baru-baru nak kenal, jadi kena slow motion lah. Tuan-tuan jadi kena beritahu pada Bilal tempat tuan-tuan. Tanya dia, bang, Ustaz dah tegur? Bukan saya tegur, nanya lama dah. Almarhum Tuan Guru Ismail Qamus tegur, Tuan Guru Waruddin pun pernah sebut, Datuk Abu Hasanuddin almarhum, semua almarhum dah ke dah. Almarhum dah kawan tu. Sial. Bukan apa tuan-tuan, masih dibuat lagi benda tu ya. Jadi saya meneruskan teguran tu. Semua saya minta lambat sikit lah almarhum tu. Ya, jadi tuan-tuan lah kena sambungkan balik pada Bilal kat surau masjid kita. Bang-bang tak payah sok-sok bang, abang qomat je tu. Itu yang sunnahnya. Ambil mikrofon, terus dia Allahu Akbar. Itu ada kalimah hayya 'ala salati, hayya 'ala al-falah. Ada kalimah qad qamatis salah, qad qamatis salah. Itulah perintah suruh bangun payang tu pada qad qamatis salah. Sebab tu Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi, pada kalimah qad qamatis salah baru dia bangun.
Sebab itu perintah sesungguhnya telah didirikan solat, sesungguhnya telah didirikan akan solat. Ya, itu sebagai dipanggil nak seragamkan balik tajuk yang kita baca ni. Jadi dalam hadis ini jelaslah kepada kita bahawa imam itu haknya adalah qamat. Jadi azan itu hak bagi Bilal. Jadi Bilal kalau nak jadi yang pertama tadi saya nak betulkan keseragaman dia. Bilal kalau nak qamat mesti pastikan dapat perintah imam ataupun dengan persetujuan imam baru qamat. Jadi kalau kita buat soft di sebuah masjid, kalau tak jumpa imam jangan qamat lagi. Cari tanya dulu siapa ni imam, barulah kita qamat. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, Bilal kerjanya qamat. Jadi betulkan soft kerja imam. Jadi Bilal terus bangun, Allah Akbar, Allah Akbar. Imam kerjanya soft. Itu kerja Bilal, kerja imam. Boleh ya? Itu kita nak seragamkan balik. Sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti kita masuk pula bincang tajuk yang lain, beberapa perkara yang perlu kita maklum. Walaupun dalam bab azan Allah tak masuk bab sembahyang lagi ni. Ni bab azan aja nak kita betulkan. Nanti nak betulkan pula satu lagi tajuk akan datang hadis. Tajuknya ialah Bilal azan waktu malam. Sungguhnya Bilal azan waktu malam. Sabda Nabi, kalau Bilal azan itu, makanlah kamu, minumlah kamu, sehinggalah kamu dengar azan Abdullah Umi Maktum. Di situlah kita faham azan subuh sunat 2 kali. Bilal azan yang pertama, Abdullah ibnu Umi Maktum azan kedua. Azan Bilal tu belum masuk subuh lagi. Itu sebab dikatakan kamu dengar Bilal azan, makan lagi, sebab belum masuk waktu lagi subuh tu. Di situlah orang hari ni salah faham. Dia makan sahur, dengar Bilal azan dah subuh, dia kata boleh makan lagi. Pasal apa? Pasal dalam hadis sebut Bilal azan boleh makan dan minum. Bilal azan belum subuh. Ini Bilal orang dah subuh. Itu sebab hadis ni disebut dalam hadis ni Nabi sehingga dikatakan, Nabi kata kalau dengar azan Ibnu Umi Maktum jangan makan lagi. Menunjukkan dah masuk subuh. Ini yang hari ini kita nak betulkan balik masyarakat kita. Engkau baca hadis tapi engkau tak faham hadis itu sendiri. Akhir kali masyarakat awam celaru. Itu betul-betul satu tempat kawan saya mengadu di belah-belah Sabah sana lagi dahsyat. Dia dengar hadis begini, dia kata selagi Bilal tak habis azan boleh makan. Habis tu kalau Bilal korang lambat-lambat azan, pakat hari ni azan subuh slow sikit boleh tak? Allah. Selagi tak habis tu, lagi tu boleh makan. Suruh dia azan setengah jam. Sedap betul dia orang ni punya fatwa. Pening kita nak betulkan balik tu. Dia kata selagi tak habis azan, lagi tu boleh makan. Pula dah. Dah pening lah tuan-tuan. Jadi kita ni selaras kembali. Sebenarnya hadis ni dah ada. Cuma kadang-kadang orang, dia masalahnya bukan orang baca hadis salah, yang mendengar tu salah faham banyak. Jadi dia dengar hadis ni, Nabi kata kalau Bilal azan boleh makan minum. Itu Bilal bin Rabah, bukan Bilal kampung ente, babe. Dia ingat Bilal kampung dia. Ini Nabi sebut Bilal bin Rabah, muazzin Rasul. Jadi Bilal bin Rabah azan awal malam sebelum subuh. Bila masuk subuh, Nabi kata bila kamu dengar azan Ibnu Umi Maktum, tak boleh makan dah. Maknanya dah masuk subuh, dah masuk. Ini pun kita nak bincang nanti pada siri akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqim salat.